2.8 juta pelajar di 12 negeri kembali ke sekolah. Tingkat pemberian suntikan dos penggalak, Terengganu buka 72 PPV. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Atikah Muhammad Naim. Berita wilayah 10 Januari 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak. Turut mengisi berita wilayah hari ini, perkembangan berita dari Johor. Terus bersama kami. Tiada stok vaksin luput dibekalkan kepada Pusat Simpanan Vaksin dan Pusat Pemberian Vaksin berdasarkan semakan Kementerian Kesihatan. KKM sentiasa memantau secara berterusan bekalan dan tarikh luput vaksin yang diterima pusat berkenaan. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan tular di media sosial dakwaan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada penerima telah atau hampir luput. Pemantauan menggunakan sistem pengurusan vaksin selain sistem inventory sedia ada yang terdapat di fasiliti terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Penentuan jangka hayat produk farmasetikal termasuk vaksin COVID-19 ditetapkan berdasarkan ujian kestabilan produk vaksin yang dijalankan pihak pengilang. Ujian dijalankan pada masa nyata untuk suhu penyimpanan tertentu. 4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh negara memulakan sesi persekolahan bagi penggal ketiga. Jika semalam 1.2 juta pelajar daripada kumpulan A telah memulakan sesi persekolahan secara fizikal dan hari ini 2.8 juta lagi pelajar hadir ke sekolah membabitkan 12 negeri kumpulan B. Mengulas mengenai situasi banjir di beberapa negeri, jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Chidin, senarai sekolah yang masih belum dibuka susulan terkesan akibat banjir akan dikemaskini setiap Rabu. Ini bagi membolehkan sekolah terlibat memulakan pengoperasian bagi minggu seterusnya jika sudah bersedia. Di Melaka, 75 pelajar sekolah rendah dan menengah masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Walau berada di PPS, Esko Negeri Datuk Rais Yassin berharap mereka dapat meneruskan sesi pembelajaran secara PDPR sebelum dapat belajar secara fizikal. Kebanyakan yang berada di sana ini mereka belajar secara PDPR dalam masa yang sama yang tidak boleh ke sekolah. Mungkin mereka berada di PPS yang bukan sekolah mereka, mereka bolehlah memberitahu kepada guru kelas. Kita juga mengambil maklumlah tentang keadaan di PPS itu. Mungkin ada kesukaran kalau ingin melakukan PDPR dan sebagainya. Tetapi jumlahnya tidaklah ramai. Dalam pada itu, pihaknya sedang mengenal pasti pelajar yang kehilangan buku teks akibat banjir. Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri perlu segera mengenal pasti pelajar terjejas dan segera memberikan buku teks baharu. Datuk Rais meninjau sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik Cheng. Seramai 85,136 pelajar sekolah rendah dan kira-kira 65,000 pelajar sekolah menengah di Melaka memulakan sesi persekolahan hari ini. Dan lain pula di Gua Musang, Kelantan, Sekolah Kebangsaan SK Bihai di Pos Bihai ditutup sementara Tindakan dibuat berikutan takut dengan ancaman harimau belang yang dipercayai masih berkeliaran di kampung mereka.
Dianggarkan lebih 100 murid orang asli di 12 kampung di Pos Bihai bersekolah di SK Bihai ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Bihai, Nordi Alang berkata, ibu bapa bersepakat tidak mahu menghantar anak-anak kerana bimbang akan keselamatan mereka. Ia selepas gangguan harimau belang di penempatan ini sejak sebulan lalu. Ketakutan memuncak selepas seorang penduduk maut dibaham harimau Jumaat lepas. Ini pihak orang kampung memang tak bagi lepas anak lah, pasal takut pasal kes harimau ni belum selesai lagi. Jadi pihak ibu bapa sangat bimbang lah, tak bagi balik ke sekolah. Sekarang pasal harimau yang telah mengancam pihak penduduk kampung, bahawa kami pun tidak menghantar anak. Bahawa kami pun mengharap pihak kerajaan harap bertindaklah dengan secara sewajarlah. Macam itulah kami yang benda berlaku ni. Pasal anak kami nak pergi sekolah tak boleh. Sekira-kira pun terjejaslah pihak penduduk kampung. Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim yang turun padang meninjau penduduk kampung Tendrik berkata, pihaknya memahami ketakutan yang dialami mereka. Laporan yang diberikan kepada saya, sekolah di SKBH ini ditutup kerana para ibu bapa terutamanya amat bimbang untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Begitu juga dengan keselamatan guru-guru yang melalui jalan utama dikhawatiri tidak selamat memandangkan harimau ini berkeliaran di jalan-jalan utama di kawasan ini. Selain daripada itu, apabila disebut jalan utama, maka penduduk-penduduk di pos lain juga terkesan, iaitu di pos Belatim dan juga pos Balar yang melibat ratusan ketua isi rumah yang memaklumkan kebimbangan dan keresahan mereka tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti biasa. Antara kampung yang berada di sekitar kawasan ini termasuk Kampung Tendrik, Kampung Sau, Kampung Bihai dan Kampung Bihai Lama. Baik, situasi berbeza dialami 26 pelajar di 3 sekolah di Jelebu Negeri Sembilan pagi tadi. Pelajar SK Durian Tipus, SK Sungai Buloh dan SMK Teriang Hilir terpaksa menaiki bot disediakan tentera darat untuk ke sekolah kerana jambatan di laluan utama kampung tersebut runtuh akibat banjir bulan lalu. Seawal 6 pagi, anggota dan pegawai Batalion ke-15 Regimen Askar Melayu Diraja membawa anak-anak ini menyeberangi Sungai Teriang. Aspek keselamatan tetap jadi keutamaan. Dalam tu memang kita ada life jacket, semua kita ada. Life jacket kita ada saiz dewasa dan juga saiz kanak-kanak. Dan saya akan memastikan yang naik atas tu tidak melebihi 10 orang dan sebaiknya 8 orang saja. Satu trip tu saya akan bawa 8 orang saja, 3 orang saya punya kru dan 5 orang murid sekolah. Dan kita akan buat trip, kalau perlu 3 trip, 4 trip kita akan buat. Dan kita akan selalu menitik beratkan tentang keselamatan. InsyaAllah. Ibu bapa tak perlu risau. PPD Jelebu juga menyediakan 3 van bagi mengambil dan menghantar pelajar sehingga jambatan sementara siap dibina. Kalau ikut jalan pintas, sebab jalan dia jauh, jalan dia bahaya, licin, lebih-lebih kalau musim hujan. Jadi anak macam down sikit lah. Bila dengar kata ada pihak tentera nak bantu gunakan bot nak menyeberang ke sekolah, dia orang suka lah excited. Dia sangat teruja lah. Dia kata tak pernah naik dan nak rasa lah nak naik bot. Tapi dalam macam tu dia ada juga takut. Dia kata tak bahaya ke? Memang bahaya cakap. Tapi dia ATM akan sediakan jaket keselamatan dengan apa? Dia punya kawalan semualah. Dia akan buat semua kawalan yang untuk keselamatan anak-anak.
Di Ibu Negara, lebih 600 murid Sekolah Kebangsaan Bangsar kembali menjalani sesi pembelajaran secara fizikal. Sistem penggiliran secara mingguan terus diamalkan sesuai dengan garis panduan Kementerian Pendidikan. Pengoperasian semula berdasarkan SOP ketat cegah penularan COVID-19. Ini menjadikan ibu bapa yakin untuk menghantar anak ke sekolah. Muhammad. Daripada segi itu memang jaga SOP lah. Fahamkan anak-anak tentang SOP yang perlu penjarakan, kemudian mask dia tu, kemudian dengan sanitize dia lah. Harapan untuk saya untuk pihak sekolah supaya dapat menjaga disiplin SOP kepada murid-murid dan bagi mereka kefahaman yang mantap lah untuk mereka berjalan sekolah dengan lebih lancar. Saya dah cakap anak-anak nak makan, nak beli apa, jangan ramai-ramai, mesti ikut ni. Jangan duduk kat kantin. Beli, masuk kelas, makan dalam kelas untuk selamat diri. Saya minta pihak sekolah untuk anak murid, kita dah serah dekat cikgu, pandai-pandai cikgu, aturlah. Minta jangan jadi apa-apalah. Pasca banjir di Segamat Johor, misi pembersihan rumah terjejas di Kampung Paya Dalam diketuai Majlis Perbandaran Segamat aktif dilakukan. Wartawan Audi Mamak Nur mendekati kegigihan kumpulan ini demi meringankan bebanan penduduk. Teruskan Audi dengan perkhabaran semasa dari sana. Audi, silakan. Ya, Atika, sekarang ni kerja pembersihan telah dijalankan di kawasan kampung ini yang terjejas akibat banjir bermula pada 1 hari bulan yang lalu. Sekarang ni saya bersama dengan Encik Maizatul Asrul Muhammad Yunus, merupakan timbalan pengurusi First 1 Southern Volunteer daerah Segamat. Assalamualaikum Encik Asrul. Waalaikumsalam tuan. Okey, Encik Asrul, boleh Encik Asrul kongsikan dengan kami dengan semua penonton di luar sana dari pasca untuk pembersihan ini bermula pada pukul berapa dan apa lagi aktiviti yang telah dilakukan di sini? Okey, pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada pihak RTM kerana sudi hadir ke Kampung Paya Dalam daerah Segamat ini. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat di belakang saya ini merupakan kombinasi antara 3 Southern Volunteers iaitu di daerah Segamat, Pontian dan juga Batu Pahat. Yang mana pada pagi ini, bermula dari pagi hingga ke hari ini, kita telah melakukan kerja pembersihan melibatkan 3 buah rumah yang mana seramai 91 sukarelawan Southern Volunteers yang terlibat dalam kerja pembersihan pada pagi ini. Jadi sehingga ke hari yang ke-10 ini yang mana untuk makluman semua pihak Southern Volunteers telah melakukan pembersihan yang melibatkan 60 kawasan yang telah terjejas dan sebanyak 150 rumah yang telah berjaya kami semua bersihkan sehingga ke hari ini. Okey. Okey, Jasrul, so lepas ni ada tak macam yang terjejas lagi yang akan kerja mesti akan diteruskan di daerah Segamat ni? Okey, jadi untuk makluman juga sehingga ke hari ini sebanyak 19 PPS yang masih lagi beroperasi, yang mana ini semua kita Southern Volunteers telah mewujudkan satu command center yang mana kita akan merancang yang mana PPS yang akan tutup ataupun yang mana telah tutup, pihak Southern Volunteers akan bergerak dan meneruskan misi-misi pembersihan di kawasan-kawasan yang terbabit. Okey, baiklah, terima kasih Jasrul. Okey, bagi selepas ini mungkin saya akan teruskan kongsi yang pada anda semua dari semasa ke masa mengenai keadaan banjir di Segamat ini. Kita kembali ke studio Kesempuri. Baik, terima kasih Audi untuk perkembangan banjir di Segamat Johor. Baik, situasi terkini banjir di 3 negeri. Penduduk terjejas banjir semakin berkurangan petang ini dengan 3,116 individu berlindung di 42 PPS. Berikut statistik banjir semasa di negeri terlibat.
Seterusnya kita ikuti pula perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seperti diramalkan, pada hari ini di semenanjung Malaysia kita jangkakan keadaan cuaca kurang hujan. Kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia pada ketika ini dalam keadaan yang agak cerah. Kecuali hujan berserta ribuan petir kini sedang berlaku melibatkan Kuala Lumpur dan juga daerah Petaling di negeri Selangor. Tetapi hujan yang berlaku pada ketika ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Keadaan yang serupa kini berlaku di negeri Sabah. Di negeri Sabah pada ketika ini tiada hujan yang berlaku. Kebanyakan bahagian pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung. Tetapi keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sarawak. Hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian. Dan hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, bagi Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat waspada yang mana kita jangkakan cuaca hujan berterusan boleh berlaku bagi negeri Sarawak yang bermula esok 11 sehingga ke 13 Januari 2022 melibatkan beberapa bahagian di bahagian barat dan juga tengah di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Song dan juga di daerah Tatau di bahagian Bintulu. Dan harusnya kan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati. Baik, bagi kawasan perairan pada kali ini kita terus menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Laut Cina Selatan, angin terus bertiup dengan agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang serta lok bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan sebahagian besar kawasan perairan Laut Cina Selatan yang melibatkan kawasan perairan Tioman, Kondor, Reef North, Bungguran, Reef South, Lalayang, Labuan, Palawan dan juga Sulu. Yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan res laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 16 Januari 2022. Baiklah, sebelum pisah kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku melakar masa depanku untuk aku capai segala impian tanpa aku kenal penat lelah. Aku rentasi halangan dan cabaran demi sebuah kejayaan. Berkat keupayaan dan keyakinan diri bersama Bank Islam yang sentiasa mengiringi. Setiap langkah, setiap cabaran bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang, mengejar kejayaan dan memenuhi impian demi kesejahteraan semua, membina nilai lestari yang berpanjangan, memastikan kemakmuran bersama, berpandukan prinsip bahawa kemakmuran yang sebenar mampu dicapai dengan berkat usaha yang disemai bersama. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil.
bersua kembali. Pengambilan dos penggalak bagi melindungi diri daripada varian baharu COVID-19. Kempen berterusan akan terus dilaksana menggunakan pelbagai medium termasuk media untuk menggesa masyarakat peka terhadap kepentingan suntikan tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Izani Hussein berkata, seruan dibuat berikutan masih terdapat rakyat khususnya warga emas yang telah mengambil 2 suntikan vaksin sebelum ini namun berbelah bahagi untuk mengambil dos penggalak. Tetapi insya-Allah pihak JKN yang saya telah hubungi insya-Allah akan meneruskan kempen-kempen melalui TV, melalui media dan sebagainya. Dan saya juga berharap bahawa rakyat kita terus ambil dos penggalak ni kerana kita tahu varian COVID ni dia berubah macam-macam mutasi dia. Dan ni Omicron takut mari pula orang lain. Nasihat juga turut diberi kepada perantau yang ingin pulang ke kampung sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina nanti supaya kekal patuh SOP. Meningkatkan kapasiti pemberian suntikan dos penggalak di Terengganu. 72 pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 dibuka di semua 8 daerah di negeri itu. Daripada jumlah itu, 24 PPV adalah klinik kesihatan kerajaan, 39 PPV klinik swasta, 2 hospital swasta dan 7 PPV off-site. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasemani Embong dalam kenyataannya berkata, 4 PPV off-site yang beroperasi ialah di Dewan Serbaguna Projek Perumahan Rakyat Hiliran, Kuala Terengganu, Dewan Sivik Bijangga, Dungun, Dewan Gong Kemuntong, Besut dan Rimba Square di Kuala Nerus. Bermula hari ini, 3 lagi PPV off-site memulakan operasi di Dewan Serbaguna Tepuh Kuala Nerus, Dewan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun dan Lot Kedai Padang Labat Bukit Payung di Marang. Polis membongkar kegiatan penjualan sijil vaksinasi COVID-19 palsu melibatkan seorang doktor klinik swasta di Marang. Tangkapan doktor berusia 51 tahun ini dilakukan Sabtu lalu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, sijil vaksinasi palsu ini dikeluarkan terhadap individu yang tidak mahu disuntik dan sanggup membayar hingga RM600. Hampir 2,000 individu dipercayai pernah memohon mendapatkan sijil palsu tersebut. Di sini isunya bukan saja terbabit dengan penipuan yang di bawah Seksyen 420 KK. Tapi ia melibatkan satu bencana ataupun musibah kesihatan kepada masyarakat umum. Yang mana saya rasa pihak kita merasa adalah tidak adil kepada masyarakat lain yang dikelilingi oleh golongan ini. Jadi saya ingin memberi amaran, iaitu ingatan kepada masyarakat, lebih pada amaran iaitu pihak PDRM bersama-sama KKM akan meneruskan operasi ini untuk mengesan lain-lain tempat yang juga menjalankan aktiviti yang sama di dalam Terengganu ini. Di Cameron Highlands, 6 penjenayah kononnya berpura-pura bercuti tetapi sebenarnya aktif melakukan jenayah pecah kenderaan. Suspek dicekup polis sekaligus 7 kes pecah cermin kereta dan curi sejak Khamis lalu selesai. Catatan jenayah IPD Cameron Highlands ini telah menghasilkan tangkapan seramai 6 orang yang datang ke sini bukan saja untuk bercuti, membawa keluarga mereka tetapi juga untuk tujuan jenayah ini. Mereka datang daripada negeri Kedah dan telah melakukan 7 pecah kereta tersebut. Dan kita percaya ini adalah juga bersangkut dengan kes-kes yang sebelum ini mungkin di Sungai Petani, dan keadaan ini adalah satu kejayaan oleh pihak Cameron Highlands ini di mana dalam masa sehari sahaja mereka berjaya menumpaskan saya panggil sindiket inilah. Polis merampas wang tunai RM260,000 termasuk syabu dan ganja. Kesemua suspek direman hingga Rabu ini.
Susulan insiden seorang lelaki orang asli yang maut dibaham harimau di Gua Musang. Pihak berkuasa kini dalam usaha menangani masalah harimau yang sering dilihat berkeliaran di kawasan kampung sejak sebulan lalu. Pihak jabatan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan kami mengharapkan supaya mereka tabah dalam menghadapi dugaan kerana sekarang pihak kerajaan dalam usaha untuk menangani masalah harimau yang berkeliaran di kampung-kampung sekitar. Dalam insiden berkenaan, mangsa Ani Along, 59 tahun, ditemui maut selepas dipercayai dibaham seekor harimau belang di Kampung Sau, Pos Bihai pada Jumaat. Kejadian berlaku ketika sambutan perayaan menuai padi dan menangkap ikan sungai masyarakat orang asli suku kaum Temiar di kawasan berkenaan. Jenazah mangsa dikebumikan mengikut adat orang asli pada petang Ahad. Anak mangsa Seni Anik yang ditemui memberitahu dia bersama 6 lagi adik-beradiknya terkejut dengan kejadian yang menimpa bapanya. Jelas Seni sebelum dibaham harimau, bapanya sempat menoreh getah. Dengar-dengar dia pergi noreh getah. Lepas tu dia pergi toreh getah depan rumah tu. Toreh-toreh sampai depan harimau tu dia pergi ngap. Lain orang dia buat masak-masak nak kenduri padi masak-masak. Dia pergi toreh duduk dalam rumah. Dia rasa macam tak sedap hati lah. Dia pergi toreh. Dia buat kerja sikit-sikit lah. Harimau belang seberat 120 kg yang menyerang mangsa ditembak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman. Bersua kembali. Lintas langsung dari Johor membawakan panduan penjagaan kebersihan di kalangan wanita hamil semasa banjir serta inisiatif-inisiatif dijalankan bagi meringankan beban golongan terkesan akibat banjir. Nur Akila Arba'in di Johor Bahru ada perinciannya. Akila, teruskan. Ya, Atikah. Penjagaan kebersihan diri perlu dititikberatkan wanita hamil daripada terdedah kepada kondisi kurang bersih semasa pasca banjir. Pakar Kesuburan dan Perubatan Reproduktif KPJ Johor, Dr. Nora Syikin Man berkata, ibu hamil perlu memakai pakaian bersih dan kering serta mengelak melakukan kerja-kerja berat pasca banjir seperti membersih rumah. Mereka juga perlu berwaspada terhadap serpihan kaca atau sebarang benda berbahaya yang mungkin berada di tanah dan lumpur. Sebagai seorang wanita yang sedang mengandung dan juga mungkin sama ada pasangan ataupun keluarga, kita kena pastikan setiap ibu yang mengandung ini jangan sampai terlupa untuk take care of themselves lah, pertama, dan juga untuk meneruskan pemeriksaan kandungan lah, macam antenatal visit lah selepas keadaan dah settle down lah ya. Selain itu, beliau menyangkal dakwaan kondisi banjir boleh menyebabkan seseorang melahirkan anak lebih awal dari tarikh jangkaan. Berikutan tiada kajian yang menyokong dakwaan tersebut. Tidak dinafikan, penduduk terjejas banjir berdepan pelbagai rintangan dan cabaran pasca banjir semasa membersihkan rumah dan kawasan kejiranan. Bagi meringankan beban mereka, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Johor, mengambil inisiatif melaksanakan dapur rakyat, memberi makanan percuma kepada penduduk terjejas yang pulang ke rumah masing-masing. Pengarah Yadim Negeri Muhammad Ammar Abdullah berkata pihaknya menyediakan kira-kira 3,000 pek makanan diedarkan kepada penduduk sekitar Segamat baru-baru ini. Lebih 40 sukarelawan Yadim terdiri daripada mahasiswa digerakkan bagi memasak, membungkus serta mengedarkan juadah. Tempat kita masak ni, dapur kita ni adalah di Kampung Alai di Segamat dan mungkin Gemerih, dan edaran kita ni kita merangkumi seluruh daerah Segamat lah, antaranya kita di sekitar Batu Anam, mungkin Gemerih, Bulu Kasap, Pogoh, Jabi, Kampung Alai dan di sekitar Kampung Jawa.
Selain itu, 56 sukarelawan turut digerakkan bagi mencuci rumah penduduk terjejas. Inisiatif akan diteruskan dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan koordinasi ditetapkan. Turut tidak ketinggalan, 1,000 sukarelawan Pertubuhan Kebajikan Makmur bersama pemuda UMNO Johor digerakkan ke lokasi-lokasi terjejas banjir bagi membantu penduduk berpindah ke PPS di Segamat dan Muar. Ketua Pemuda UMNO Johor, Hairi Mat Shah berkata, antara skop kerja pihaknya termasuk memberi makluman awal kepada penduduk kawasan berisiko dinaiki air. Pihaknya turut bekerjasama dengan agensi-agensi terlibat bagi persiapan membuka PPS di kawasan terlibat. Lebih 325 sukarelawan digerakkan bagi kerja pembersihan pasca banjir semalam dengan 30 rumah telah dibersihkan di Segamat dan Muar. Antara kawasan terlibat, Bukit Tunggal, Kampung Tebing Tinggi di kawasan Dewan Undangan Negeri Jementah serta beberapa kawasan di dalam Dona Buluh Kasab. Seawal 1 Januari, kalau kita lihat berpusu-pusu, pemuda mengeluarkan kenderaan 4x4-nya untuk meredah kawasan-kawasan banjir. Walaupun tengah malam, mereka tidak kenal erti bahaya tetapi demi keselamatan penduduk setempatnya, mereka mengeluarkan juga mangsa-mangsa banjir untuk ke penempatan PPS. Gerak kerja pengurusan banjir di Johor lebih bersedia dan dirancang rapi, terutamanya semasa memindahkan penduduk terjejas banjir dan membuka PPS. Selain kerjasama baik antara agensi terlibat dan sukarelawan membantu penduduk terjejas banjir. Baik, laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Akila untuk perkembangan banjir di Johor. Melaka menjangkakan ekonomi negeri itu kembali pulih tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, ia selaras tema kecekapan pelaksanaan Demi Kemakmuran Negeri Melaka 2022. Justru kerjasama semua penjawat awam amat diperlukan. Kita berharap agar tahun 2022 atas amanat yang saya maklumkan tadi tentang kecekapan pelaksanaan, saya harap tahun 2022 ekonomi negeri Melaka akan kembali pulih seperti biasa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penjawat awam yang telah mencapai sasaran atau target-target yang telah ditetapkan seperti PSMJ 2035. Kita ada 8 flagship, ya, kita ada quick wins dan quick wins. Jadi kita pun telah mencapai sasaran lebih daripada 90%. Itu salah satu kejayaan dan pencapaian yang dibanggakan. Beliau menjelaskan demikian selepas Majlis Amanat Tahun Baharu 2022 di Air mengulas lanjut, katanya lebih 90% pencapaian keseluruhan Pelan Strategi Melakaku Maju Jaya 2035 berjaya dicapai kerajaan negeri hingga 30 Disember tahun lalu. Tahun ini diharap pelbagai pencapaian dapat direalisasi untuk kemakmuran dan kestabilan negeri. Tidak mengikut spesifikasi ditetapkan, padahnya 26 kereta ditahan menerusi operasi Op Samseng Jalanan di Bulatan Gangsa Alur Gajah, Sungai Putat dan Klebang. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, hasil pemeriksaan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Alam Sekitar turut mengeluarkan lebih 50 saman semalam. Antara kesalahan, ubah suai enjin kereta, exhaust bising dan kesalahan trafik lain. Operasi tersebut, pihak penguatkuasa telah berjaya menahan 16 kereta Proton Satria dan 10 Honda Civic yang kita percayai diubah suai. So kenderaan-kenderaan ini sebenarnya masuk ke Melaka, datang daripada berbagai-bagai negeri lah, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, datang ke Melaka. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, operasi ini kita laksanakan kerana kita tidak mahu Melaka dijadikan sebagai negeri litar lumba kenderaan haram.
Saudara, fokus dari negeri di bawah bayu, lebih 536,000 pelajar kembali ke sekolah hari ini. Walaupun begitu, 3 sekolah terpaksa ditangguhkan pembukaannya berikutan banjir. Kita langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu untuk berita penuh. Redwin, silakan. Baik, Atikah, seramai 536,395 murid dan pelajar dari 1,293 sekolah rendah dan menengah di negeri ini memerlukan sesi persekolahan secara bersemuka bagi penggal 3 untuk sesi 2021-2022. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Dr. Mistrin Radin berkata, daripada jumlah itu, 3 sekolah terpaksa menangguhkan sesi persekolahan akibat banjir selain terlibat dalam proses pembersihan. Menurut kenyataan Dato' Dr. Mistrin, ia termasuk Sekolah Kebangsaan, SK Penontomon Pensiangan, SK Pantai Boring Beluran dan prasekolah SK Lago Beaufort melibatkan 169 murid. Di Kota Kinabalu, rata-rata ibu bapa dan pelajar ditemui teruja memulakan sesi persekolahan. Sekolah sekali ni rasa okey lah kot, tak ada apa kan. Sebab baju pun okey lagi boleh pakai semua. Okey lah buat masa ni. Pakaian masih okey lagi tapi cukup-cukup muat-muat saja. First day ni kelang kabut sikit lah. Masa tu nak sesuaikan balik lah. Besok tu kena awal lagi lah. Persiapan untuk pergi sekolah tahun ni setakat ni jalan lancar. Hari pertama sekolah ni hanya untuk memastikan SOP dijalankan oleh murid. Rasa gembira lah sebab lama saya nak sekolah kan. Harap kekal bersemuka sebab PDPR macam susah sikit mau fokus. Dah ready dah semua. Sebenarnya gembira jugalah mau jumpa rakan-rakan. Nak belajar semua tu banyak dah tertinggal kan masa kelas online semua. Sebenarnya mau cakap happy pun dah juga sebab terpaksa tinggalkan kita punya comfort space. Tapi balik sekolah ni akan tambah lagi pengalaman kita lah. Maksudnya sekarang meningkat umur, maksudnya meningkat lagi prestasi akademik juga. Di Pitas, 2 buah sekolah terjejas banjir pada 1 Januari lalu, iaitu SK Kusilad dan SMK Pitas 2, memulakan sesi persekolahan seperti biasa. Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Kusilad Pitas, Zakaria Saidal, ketika dihubungi memberitahu 270 pelajar hadir hari ini selepas pihaknya dan guru sekolah bergotong royong melakukan pembersihan pada 7 Januari lalu. Sementara pengerusi PIBG SMK Pitas 2 Muhammad Zinin Andong Ajak memaklumkan pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 memulakan persekolahan hari ini. Di Sandakan, ibu bapa yang ditemui di SK Muhibah meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menjaga keselamatan pelajar. Saya sediakan tu sanitizer, lepas tu sarung tangan, apa semua, mas, makanan. Dia bawa bekal dari rumah lah. Tapi saya ada kirimkan dia duit saku lah. Kerisauan memang adalah sebab kan kita sekarang kan dilanda penyakit COVID-19. Tapi apa boleh buat kan, terpaksa dia sekolah. Sekarang ni musim pandemik ni kan, jadi kita kena atur belanja sikit lah untuk sekolah punya. Mask, sanitizer, keperluan untuk sekolah dia, itulah yang harus penting untuk dia balik ke sekolah. Harap tidak ada masalah lah apa-apa dalam sekolah, harap teruskanlah sekolah ni. Kita sediakan itu hand sanitizer, bekal untuk dia makan tengah hari. Kita sediakan pakai mask juga. Ada juga saya risau antara anak. Sekarang pandemik lagi akan ada kan. So kita tawakal sajalah kan. Begitu. Saya yakinlah pihak sekolah akan jaga anak-anak sekolah lah. Saya berharap ibu bapa janganlah risau. Sebab kita di PPD dan juga pihak sekolah pun telah berusaha untuk memastikan keselamatan anak-anak kita dengan menjaga dan sentiasa mematuhi SOP. Kita juga adakan penjarakan dalam kelas. Jadi ibu bapa jangan risaulah. Projek pembinaan empangan Cinta Mata Satu Tawau bernilai RM400 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaruddin berkata, ketika ini kerja-kerja pembentungan sedang giat dijalankan dan dipantau kementeriannya serta beberapa agensi kerajaan berkaitan.
Apabila siap kelak, ia dijangka dapat mengatasi masalah bekalan air di Tawau. Mencadangkan kepada YB di kawasan ini menggunakan peruntukan mereka mewujudkan satu stesen supaya air dihantar 1 minggu 3 kali. Jadi rakyat boleh datang sana mengambil air sementara lah. Kerana bersabarlah sama-sama kita menunggu. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Empangan Cinta Mata 1 Tawau. Dalam perkembangan sama, Datuk Bung yang juga Menteri Kejaraya memberi jaminan bahawa masalah projek pembentungan di Taman King Fuk Tawau akan dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan. Ketika ini, kerja-kerja baik pulih rangkaian paip pembentungan sedang dijalankan di 21 taman perumahan. Seorang kanak-kanak yang dikuatiri lemas sejak Ahad di kampung Sungai Zon Kumaraling, Tambunan ditemukan meninggal dunia pada 10.05 pagi tadi. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, kanak-kanak lelaki Muhammad Syahril, 2 tahun, ditemukan orang awam pada jarak 3 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Terdahulu, pada Ahad, Balai Bomba dan Penyelamat Tambunan menerima panggilan kecemasan pada 6.53 petang berkenaan kanak-kanak dikuatiri hilang di sungai belakang rumah di kampung tersebut. Mangsa disedari hilang pada 6 petang oleh ibu mangsa apabila hanya menjumpai selipar mangsa di tepi sungai. Berikutan penemuan tersebut, mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan sepenuhnya pada pukul 11 pagi. Sementara itu, JBPM Daerah Kinabatangan terus melakukan pemantauan di sekitar pangkalan Bukit Garam berikutan paras air Sungai Kinabatangan meningkat ke paras Amaran walaupun tiada hujan. Pemantauan secara berkala sejak beberapa hari lalu itu melibatkan 5 anggota bomba dibantu 6 anggota rela menggunakan aset sedia ada. Bercakap kepada RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata, peningkatan paras air berpunca daripada air Sungai Ulu Kuamut yang melimpah ke Sungai Kinabatangan. Ketika ini, bacaan paras air Sungai Kinabatangan telah melebihi 9.3 meter, iaitu pada paras Amaran. Rondan ini adalah dibuat secara berkala setiap hari, juga dilibatkan juga daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia lah. Dan rondan ini akan diteruskan sehingga paras air betul-betul didapati telah surut lah. Nurul Azlan turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko dilanda banjir agar lebih waspada dan berpindah jika diarah bagi mengelak kejadian tidak diingini. Kekitangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAINS diingatkan untuk menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh dedikasi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, ia penting bagi memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan selain menjaga nama baik jabatan berkenaan. Sedikit pesanan kepada mereka untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab itu dengan prihatin, berhati-hati dan menjaga integriti dalam melaksanakan pertugasan. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Ramah Mesra bersama kaki tangan JAINS Daerah Kecil Tamparuli di Tuaran. Saya menganggap satu amanah yang besar kerana apabila kita tidak dapat menjalankan tugas dengan baik akan menjadi bebanan kepada masyarakat. Dalam majlis ini, 5 individu dilantik sebagai pendaftar, penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk, manakala 5 lagi dilantik sebagai jurunikah di Pejabat JAINS Daerah Tamparuli. Lebih ramai komposer dari Semenanjung diharap datang ke Sabah, khususnya di daerah Sandakan untuk mencungkil bakat baharu dalam bidang nyanyian. Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik Jafari Waliam yakin bakat nyanyian belia di daerah itu mampu diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Terima kasih kepada Abang Zulfikar kerana memberi peluang mencungkil bakat-bakat yang ada di Sandakan untuk dipromosikan ke seluruh Sabah dan ke Semenanjung. Jadi mau tahu ada komposer-komposer yang lain lagi berminat, boleh datang ke Sandakan. Cuba kita dimaklumkan lagi, mereka membawa lagi lagu tradisi. Ini nampak mempromosikan lagi bahasa kita di Sabah ini.
Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran album Sulung Husadi bersama Min Yasmin di bawah naungan komposer terkenal Zulfikar Ahmad di Sandakan. Album Sulung Husadi berjudul Tanpa Alasan memuatkan 10 buah lagu termasuk 3 buah lagu pelbagai bahasa iaitu Suluk, Bajau dan Tagalog. Husadi dianggotai Muhammad Hud Lufti Jamail, Samsir Nurdin dan Rosdi Muhammad Yusof yang merupakan anak jati daerah Sandakan. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atika dalam Berita Wilayah. Atika. Terima kasih Redwin di Sabah. Anda cari bila suatu perkabaran diragui, tentunya sumber informasi pasti. Seiring evolusi teknologi, platform maklumat dan interaksi, di TV maupun aplikasi hujung jari, kami setia menemani. Tak henti meyakini. Mendokong fakta, menolak dusta. Inilah realiti implikasi bila yang tersebar tiada medium penjelasan sebenar. Kerana setiap peristiwa yang terjadi boleh mengundang salah persepsi. Inilah sebab mengapa kami di sini merungkai isu, membawa fakta. Percayalah, tanpa kebenaran, tiada hari yang sempurna. Hilangkan ragu, lenyapkan persoalan. Kami sumber rujukan anda. Berita perdana setiap hari 8 malam, sahih dan berimbang. Baik saudara, tumpuan berita dari Sarawak hari ini juga permulaan sesi persekolahan 2021-2022. Tim kami di sana melakukan tinjauan pematuhan SOP dalam kalangan murid, ibu bapa dan guru. Apakah dapatannya? Kita langsung ke Kuching bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya Atika, pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 dalam kalangan murid sekolah rendah khasnya dilihat lebih baik daripada sebelum ini, terutamanya murid tahun 1. Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang di Kuching hari ini menyaksikan rata-rata ibu bapa dan murid beratur mengikut had barisan yang disediakan bagi mengelak kesesakan di pagar utama. Peningkatan kesedaran tentang perlindungan dan keselamatan diri juga dapat dilihat dengan ada antara pelajar yang dibekalkan oleh ibu bapa mereka dengan cecair pensanitasi tangan. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Norisah Suhaili yang dihubungi menyatakan seramai 339,371 daripada murid prasekolah hingga tingkatan 6 di Sarawak akan menghadiri sesi bersemuka. Ini melibatkan sejumlah 1,265 sekolah rendah dan 193 sekolah menengah, yang mana 203 sekolah rendah mengadakan penggiliran dan 180 buah sekolah bagi penggiliran sesi sekolah menengah. Sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 bermula hari ini bagi sekolah di negeri kumpulan B iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Perkembangan berkaitan. Hasil tinjauan di beberapa sekolah di Sarikeh juga menyaksikan ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak menitik berat SOP COVID-19 yang ditetapkan. Anak saya yang saya hantar ini dah dibekalkan dengan hand sanitizer dengan face mask lebih lah. Semua dah di standby dalam bagnya, tape dan sanitizer, dah baby wipe pindah. Madahnya mendapat pakai sentiasa, mask pun jangan dibuka. Anak saya teruja dengan persiapan baru masuk sekolah pada hari ini lah. Dan gembira sekali dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Macam-macam yang dicerita untuk kawan rindu dengan kawan-kawan dia semua. Dalam pada itu juga, ibu bapa turut berpuas hati dengan cara pihak sekolah mengendali kemasukan murid-murid ke sekolah dengan mengamalkan penjarakan fizikal dan mengimbas suhu sebelum masuk ke kelas. Dari segi pengurusan sekolah tu nang dari dulu nang okey sebab nang hantar sampai depan gate
dan pengawal keselamatan pun memang jalankan tugas juga. Jadi SOP yang memang ada dijaga. Skim bantuan deposit perumahan bagi membantu golongan B40 dan M40 membayar deposit pembelian rumah mula ditawarkan dalam bulan ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri akan membayar deposit rumah maksimum RM10,000 untuk pembelian rumah menerusi skim itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin inisiatif ini akan bermanfaat khasnya kepada golongan muda dalam lingkungan 26 hingga 30 tahun yang sudah berkahwin dan belum cukup simpanan membeli rumah. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB kali ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Peruntukan sebanyak RM10 juta itu disediakan untuk skim berkenaan dan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 1,200 pemilik rumah. Sebuah kapal tangki minyak yang disyaki cuba menyeludup 90,000 liter diesel dengan nilai anggaran RM1.5 juta berjaya ditahan awal pagi semalam di perairan Miri. Pengarah Zon Maritim Miri, Komander Maritim Izzaniza Muhammad Eng berkata, pada pukul 2.35 pagi, bot Kilat 42 telah mengesan sebuah kapal tangki minyak sekitar jarak lebih kurang 1.7 batu nautika dari barat muara Sungai Miri. Hasil pemeriksaan awal mendapati kapal itu membawa minyak diesel melebihi kuantiti yang dibenarkan di dalam borang C. Dalam kenyataan medianya hari ini, beliau menyatakan vessel tersebut disyaki telah melakukan beberapa kesalahan, antaranya kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana vessel tiada master serta domestic shipping license dan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana tiada dokumen Surat Control Supplies Act. Kapal yang dikendalikan 4 kru termasuk tekong kesemuanya warga Indonesia berumur 23 hingga 51 tahun itu sedang berlayar dari perairan Baram menuju ke Miri sebelum ditahan oleh Penguatkuasa Maritim Malaysia. Kesemua kru kapal ditahan dan diiring masuk ke jeti Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Miri untuk siasatan lanjut oleh pegawai penyiasat. Sebuah lot kedai di tingkat 3 berhampiran Pasaraya Fali di Sibu musnah dalam kebakaran pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Balai Bomba Sibu Sentral, Suna Kaha, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.21 pagi tadi. Sejurus menerima panggilan 13 anggota bersama sebuah jentera, sebuah pacuan 4 roda dan sebuah ambulans bomba bergegas ke lokasi kejadian. Menurut Suna Kaha, kebakaran melibatkan sebuah lot kedai yang dijadikan tempat tinggal 7 orang daripada 3 buah keluarga. Api dapat dikawal pada jam 09.44 dan api dapat dipadam sepenuhnya pada pukul 10 minit pagi lah. Dan dipahamkan bahawa tiada melibatkan mangsa. Beliau yang ditemui di lokasi kejadian memberitahu punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Mengulas lanjut, katanya proses pemadaman adalah lancar memandangkan tekanan air yang baik di lokasi kejadian selain pihaknya turut dibantu oleh seorang kontraktor elektrik yang meminjamkan skylift untuk memudahkan pihak bomba memadamkan api di tingkat 3 bangunan tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Terima kasih Melissa di Sarawak. Saudara, Labuan yang lazimnya dikenali dengan industri minyak dan gas serta pusat kewangan antarabangsa turut kaya dengan sumber alam khususnya perikanan. Ini mendorong sebahagian penduduk untuk menjadikan laut sebagai sumber pendapatan. Wartawan Harji Jack membawakan laporan mengenai bubuk emas Labuan. Dengan purata tangkapan yang mampu mencapai sehingga 800 kg sehari, permintaan diterima juga cukup memberangsangkan bagi usahawan bubuk emas meneruskan inovasi tersebut. Ianya lebih sistematik dan mampu memelihara kesinambungan ekosistem laut.
pinjamnya pintu untuk masuk ikan tu kan dia selected ikan saja. Dia ikut jenis-jenis ikan. Bukan semua ikan akan masuk. Jadi kalau kita buat bubu untuk ikan dengkis sajalah. Kalau untuk ikan putih saja. Berbanding pukat atau joran, inovasi bubu emas lebih mudah diselenggara dengan daya tahan yang tinggi. Kerana kita guna moden, jadi peralatan dia tu semua material besi dan dawai. Tidak lagi menggunakan macam sebelum-belum tu buluh, bambu, kayu rotan. Sekarang tidak sudah. Manfaat memanglah hasil lebih tinggi pasal maintenance 3 bulan atau 6 bulan sekali. Yang ini memang tuaian hari-hari. Syarikat Bubu Emas Labuan juga berkongsi kemahiran dengan menyediakan latihan dan kursus inovasi bubu kepada nelayan tempatan dan juga pihak yang memerlukan khidmat berkenaan. Dia turut disokong Perbadanan Labuan serta agensi kerajaan yang lain. Seperti mana yang dilakukan sekarang ini, pihak Bubu Emas ada menganjurkan latihan pemasangan bubu dan bagaimana mengendalikan proses membuat bubu emas. Jadi kita akan menambahkan lagi belia-belia kampung ataupun dari luar untuk menyertai program ini supaya ianya akan berterusan hingga ke masa akan datang. Inovasi bubu emas pernah dinobat Johan Anugerah Ilham Desa Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan Institut Kemajuan Desa Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada 2011 dan meraih tempat kedua dalam anugerah sama pada 2020 yang turut disertai bekas juara-juara terdahulu. Pengukuhan dan pengembangan ekonomi merupakan satu ciri yang perlu pada masa kini. Sehubungan itu, ikhtiar, inovasi dan konsistensi menjadi kunci kepada Bubu Emas Labuan melakar kejayaan untuk diri sendiri, keluarga dan komuniti setempat. Harje Wandijek, Berita RTM. Saudara, berita wilayah 10 Januari 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih seluruh negara melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Keluarga Malaysia sentiasa lindungi diri, lindung semua. Salam hormat, saya Atikah Munaim. Assalamualaikum.